Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita di ayat ke-8, 9 dan 10 daripada suratul Hajj. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, ya. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut ada di antara manusia mereka yang berdebat tentang Tuhan dalam keadaan tanpa ilmu dan tanpa petunjuk dalil dan dalam keadaan tanpa keterangan wahyu yang menjelaskan, yang menerangkan, yang disebut sebagai kitab munir, ya, kitab. Jadi tafsirannya mengikut tafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ada di antara orang-orang yang membantah tentang zat Allah. Kemudian disebut dalam bahasa Indonesianya secara ngawur. Ngawur ni apa, ya? Maknanya ikut suka je, ya, tak ada sandaran, tak ada dalil, semaunya, ya, semaunya secara ngawur, ya. Ada orang Jawa sini, Jadi apa secara ngawur ni? Maknanya ikut suka je, ya tak? Ngelewo je, ya. Ngelewo je, ya. Ngewo je, ya. Ikut suka je, tak ada ilmu, tak ada sandaran, tak ada dalil, semaunya. Tanpa, jadi ditafsirkan lagi di situ, tanpa dasar ilmu pengetahuan, ya, tanpa dasar ilmu pengetahuan, bi ghairi ilmin, ya. Jadi kita sedia maklum bahawa dalam kita mengkaji, dipanggil uluhiyah, ya, dalam kita mengkaji uluhiyah, ketuhanan, ataupun lebih tepat lagi dikata ilahiyah. Dalam kita mengaji bab ilahiyah, sebab akidah kita mengaji 3 bab, kan? Ilahiyah, nubuwah, sam'iyah. Sam'iyah tu dipanggil ghaibiyah jugalah, dipanggil ghaibiyah ataupun sam'iyah. Biasa para ulama ilmu usuluddin, ilmu akidah, dia akan bahagikan pengkajian 3 bab: ilahiyah, nubuwah, lagi satu ialah sam'iyah ataupun ghaibiyah. Ini 3 lah. Kalau fiqh ada 4: ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah, ya. Tapi kalau akidah biasanya dipecah 3: ilahiyah, nubuwah tu kenabian lah, dan kemudian barulah yang ketiga sam'iyah, ghaibiyah. Perkara-perkara yang ghaib, ya, perkara-perkara yang ghaib. Jadi tak ada dasar ilmu pengetahuan, ya, tak ada, ya. Kalau bahasa apa dia mau panggil epistemologi, ya, epistemologi ilmunya tidak ada. Jadi semaunya, seenaknya bercakap tentang zat, seenaknya bercakap tentang sifat, ya, bercakap seenaknya, ya, bercakap tentang af'al. Jadi kita maknanya dalam bab ini, ya, dalam bab ini ada 2 aliran lah, ya, ada 2 aliran, ya. Maknanya aliran salaf yang mengambil pendekatan tauhid asma was sifat, mengkaji tentang uluhiyah, mengkaji tentang rububiyah, mengkaji tentang asma was sifat, ya. Jadi mentauhidkan rububiyah Allah, mentauhidkan uluhiyah Allah, mentauhidkan asma dan juga mentauhidkan sifat, ya. Kemudian ada aliran khalaf. Aliran khalaf
maka dia mengambil formula sifat 20. Mengambil formula sifat 20, dan daripada 20 ya dia akan pecah lah. Dia akan pecah sifat yang wajib, lawannya yang mustahil, ya. Kemudian adanya yang harus. Dan yang wajib itu pula dipecahkan pula lagi, ya tak, kepada 4, ya tak. Apa? Sifat nafsiyahnya, sifat salbiyahnya, sifat ma'aninya, sifat maknawiyahnya. Itulah dia maknanya epistemologi ilmunya. Maknanya tidak boleh kita bercakap seenaknya tentang Tuhan, melainkan ya kita melalui kita melalui pengkajian-pengkajian metod-metod yang tersebut. Nah, kemudian ada kalanya kita akan ketemu dengan hadis-hadis qudsi, ya, hadis-hadis qudsi yang bercerita tentang af'al Allah, tentang sifat Allah. Dalam hadis qudsi itu ya kadang-kadang kita temui kita akan temui keganjilan-keganjilan sedikit, ya. Misalnya Allah ketawa, misalnya kan kita akan jumpa dahikallah dalam hadis qudusi, ya. Allah ketawa akan perbuatan hamba yang dalam hadis disebut antara lain hamba yang punya isteri, kemudian di malam hari ia tinggalkan isterinya demi menghadap aku, kata Allah, ya. Maka Allah begitu senang atas apa yang dilakukan hamba itu, ya, meninggalkan kesedapan dan keseronokan tidur untuk bersama berdamping dengan Allah. Itu ada kalimah dhahikallah misalnya, ya, dhahikallah. Ada banyaklah insiden yang peristiwa yang menyebut dhahikallah ni, Allah ketawa, ya, Allah ketawa, yang menandakan suka dan redanya Allah atas perbuatan, ya, perbuatan hambanya, ya. Dalam hadis-hadis disebut ini dalam hadis qudsi, ya, iaitu af'al Allah, ya, perbuatan-perbuatan Allah yang menggambarkan keredaan, ya, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengkaji dengan pendekatan khalaf ke pendekatan salaf ke, semuanya dengan suatu niat, iaitu laisa kamislihi syai'. Niatnya ialah laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak ada baginya seumpama sesuatu pun, ya tak? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama Allah. Sama ada ambil pendekatan khalaf ke pendekatan salaf ke, bahkan kedua-dua pendekatan itu diperlukan dalam situasi keadaan yang berbeza, ya. Dua-duanya diperlukan. Pendekatan salaf kemarin, ya, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in itu pendekatan itu, ya, ketika itu oleh kerana Islam itu tidaklah berdepan dengan cabaran Greek, Yunan, ya, cabaran-cabaran daripada, maknanya kita kata golongan filosof, golongan ahli falsafah ni. Kemudian timbul pula dengan adanya, maknanya pendekatan khalaf sifat 20 itu, bila berdepan dengan tentangan-tentangan baru daripada filosof, daripada Yunan, daripada Rom, Yunani, daripada Greek dan sebagainya. Jadi apa pun pendekatan itu, ya, ianya adalah dalam proses untuk mentauhidkan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang kita, maknanya kita kena pegang. Bagi saya, kita tak perlu bertengkar soal pendekatan, ya, kita tak payah bertengkar soal pendekatan. Orang gunting rambut pun pendekatannya kadang-kadang tak sama. Yang penting rambut bergunting. Jangan kelahi pasal pendekatan nak bergunting, sudahnya rambut tak bergunting, ya tak? Lentaklah dia ambil pendekatan apa pun, yang penting rambutnya bergunting, ya. Jadi maknanya di situ rugi kita, ya, bertengkar-tengkar. Oh, ni kata apalah kamu ngaji sifat 20, teman ngaji ni asma wa sifat, teman mengaji uluhiyah rububiyah. Oh, ni pula kata mika ngapa rububiyah uluhiyah je, tak ada ngaji sifat 20. Ngaji dua-dua habis cerita, ya tak? Ngaji dua-dua habis cerita, tak ada payah kelahi buang masa, ya? Tak payah kelahi buang masa, ya tak? Yang penting kita
akan cuba mengambil pendekatan kedua-dua ini mengikut siapa orang yang kita dakwah. Ya, mengikut siapa orang yang kita dakwah. Sebab pendekatan salaf dia ayat Quran hadis, ayat Quran hadis. Kalau kebetulan orang yang kita dakwah itu dah memang terima Quran hadis, pendekatan salaf itu sesuai lah. Kalau kita berdepan dengan orang kafir yang seawalnya sudah tidak mahu terima Quran hadis kan, jadi ketika itu pendekatan sifat 20 diperlukan untuk berdepan dengan orang yang memang dia tak terima Quran hadis ni. Kafir lagi, kafir lagi, ya tak? Saya sebut kafir pun boleh, kafir pun boleh. Pasal bila dah ada rakaman ni, kadang-kadang yang dengar kita bukan kita je, ya. Sebab saya pula lah cakap baku sikit, ya. Jadi apa nama tu, dengan pendekatan yang berbeza, bila kita berjumpa dengan orang bukan Islam, ya tak, kita nak mendakwah, kita nak, maknanya kita nak menyampaikan, ada kalanya terpaksa menggunakan dalil akli. Jadi dalil akli tu yang ada dalam pendekatan khalaf tu, ya. Pendekatan salaf tu banyak berbentuk dalil naqli. Naqli tu ya daripada Quran, daripada sunnah. Tapi bila berdepan dengan orang yang tak percaya Quran sunnah, ketika itu kita terpaksalah mengambil pendekatan akli, ya, untuk memujuk dan juga untuk meyakinkan mereka akan akidah tauhid, ya, aqidatut tauhid, ya. Haji Hamsiah, ada orang nak jumpa. Tanpa dasar ilmu pengetahuan, ya, tanpa menggunakan akal yang sehat, emosi, sentimen semata-mata, ya tak, ikut emosi, ikut sentimen, ya, perasaan je tak mau, ya. Maknanya mau tak mau untuk kita berpegang dengan sesuatu kepercayaan, kita mesti ada hujahnya, mesti ada dalilnya, ya. Dia apa yang disebut satu lagi perkataan apa? Dogma, ya. Dogma ni makna kita terima tanpa dalil. Terima aja. Walaupun macam mana? 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tak payahlah, kamu terima aja. Kamu terima, ya tak? Dogma Trinity, ya tak? Dogma Trinity, ya. Makna dogma tu maknanya terima tanpa bahas. Terima tanpa hujah. Islam dia tak begitu. Ya tak? Akidah Islam maknanya aspek akidah pun ada hujah-hujah, ada dalil naqli, ada dalil akli, ya tak? Jadi tak ada pula terima aja tanpa hujah. Islam tidak membenarkan kita menerima tanpa hujah, yang disebut sebagai taklid, ya tak? To accept blindly. Tak boleh kita terima secara buta ropitu, ya. Orang Melayu kata secara membuta tuli, ataupun lagi teruk membabi buta. Ya Allah, udahlah babi buta pula tu, ya dah. Babi ni kalau tak buta pun teruk dah, ya dah. Terima secara membabi buta, ya dah. Jadi jangan kita, maknanya secara kita kata jangan kita berpegang dengan sesuatu pegangan akidah ni tanpa akal yang sehat. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Maknanya banyak dalam Quran itu dia mengajak manusia itu supaya maknanya reasoning tu kena ada, ya tak? Reasoning tu kena ada. Kenapa Tuhan itu satu, kenapa tidak dua, misalnya, ya. Jadi ini benda yang dibahaskan, ya, supaya terima dengan akal yang sehat, bukan dengan sentimen, dengan perasaan semata-mata, ya. Lalu kata ini dogma, ini mesti diterima tanpa bahas, ya tak? Ini orang tinggi-tinggi je yang faham, ya. Ini cara Kristian memaksa, ya, penganutnya. Kita dalam Islam kita berbahas tentang nafsiyah, salbiyah ni, semua orang berbahas, ya tak? Semua diasuh dan diajar, ya tak? Tentang asma wa sifat, tentang uluhiyah, tentang rububiyah, ya. Jadi kita mesti terima dengan petunjuk wahyu yang tegas, bukan tanpa petunjuk yang disebut hudan wala kitabim mubin, ya tak? Bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, ya. Tak ada petunjuk wahyu. Kitab di situ wahyu lah. Jadi alhamdulillah agama kita agama samawi,
Agama samawi itu akan ada kaitannya lah dengan wahyu. Sebab bila ada samawi, dengan sendirinya sumber wahyu itu adalah daripada samawat, daripada samawat. Mereka membantah sekadar memperturutkan hawa nafsu. Ayat 3 sebelum ini ada juga sebut bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Lalu mereka menjadilah pengikut-pengikut syaitan yang jahat ini tadi, membawa pendapat-pendapat yang sesat tentang Tuhan. Namakanlah apa agama pun yang dicipta oleh manusia, kadang-kadang disebut agama budaya, disebut sebagai agama budaya. Lalu mulalah maknanya memperturutkan hawa nafsu, seraya kemudiannya menyombongkan diri dengan apa pegangan dia tadi. Itu yang disebut kalimah thaniya itfihi. Dalam ayat itu ada perkataan thaniya itfihi, ayat 9. Thaniya ni maknanya ialah berpaling, mengelak, ataupun maknanya kita kata mengalihkan tengkuknya daripada perhatian kepada ayat-ayat Allah, kepada hadis-hadis Nabi. Jadi dia maknanya berpaling, menyombongkan diri ke kanan, ke kiri. Tak mau. Ya tak? Kalau bahasa kita kata tak siar lah. Tak siar. Teman tak siar. Ya tak? Tak se, kalau orang Kelantan kata tak se, Ganu kata tak embuh. Ya tak? Tak mau. Jadi sekadar memperturutkan hawa nafsu seraya menyombong diri dengan tujuan hendak menyesatkan orang daripada jalan yang benar, liyudilla an sabilillah. Jadi orang nak faham agama, orang nak faham agama, diselewengkannya dan dipalingkannya daripada memahami agama. Sebenarnya ayat ini turun kepada Abu Jahal, turun kepada Nadir ibn Harith, Nadir ibn Harith dan juga Abu Jahal. Proja demo di Mekah tu begitulah. Bila Nabi bacakan ayat Quran dan sebagainya, dia berpaling daripada bacaan itu, daripada memberikan perhatian. Kemudian mereka pula di kalangan kita kata Quraisy, mereka menyebarkan ajaran-ajaran mereka yang sesat itu tadi. Faham politisme banyak Tuhan, faham politisme, faham berbilang-bilang Tuhan itu. Dia menyebarkan ke sana kemari, menjual patung ke sana kemari, propaganda, propaganda. Dan zaman kita pula dengan faham-faham materialismenya, hedonismenya, dengan faham-faham pluralismenya, dibawa ke sana kemari. Dan bila kita nak perkenalkan tauhid, dia sombong, dia menganggap bahawa sifat ataupun ajaran tauhid itu bagi dia maknanya tidak boleh diterima, tidak boleh diterima, tak? Kita cuba untuk menyebarkannya, lalu dia sombong dan menyesatkan orang daripada jalan yang benar, Mereka ini akan diganjar dengan kehidupan yang hina, lahum fid dunya khizyun. Mereka yang bawa materialisme, hedonisme, pluralisme, mereka membawa faham-faham yang menyesatkan komunisme ke, tak? Faham-faham yang menyesatkan ini, dunia ini khizyun, dan kemudian akhirat, wa nudhiquhu yaumal qiyamah adzabal hariq. Mereka akan diganjar ataupun akan diberikan dengan kehidupan yang hina dina, lahu fid dunya khizyun, lahu fid dunya khizyun, Jadi perkataan khizyun ini sebenarnya adalah maksud hina. Dan Abu Jahal, Nadir ibn Haris, pembesar-pembesar ini menjadi hina apabila mereka kecundang di dalam peperangan Badar. Sebenarnya peperangan Badar itu disebut sebagai kubra, sebab dengan Badar itu maka sebenarnya jatuhlah Quraisy. Orang nombor satunya iaitu Abu Jahal, Nabi pernah gelar Abu Jahal Fir'aun hadhihi ummah. Nabi pernah menggelar Abu Jahal itu sebagai Fir'aun hadhihi ummah. Jadi kalau Fir'aunnya jatuh, kecundang,
dalam peperangan Badar, apa yang tinggal bagi kita kata gerakan ataupun kekuatan Quraisy. Habislah kekuatan Quraisy. Kalau ibarat kita kata ular ya, kalau kepalanya kena pancung, habislah, tak ada lah dah, ya tak? Jadi kekuatannya pada kepalanya. Jadi begitulah yang berlaku. Hinanya hinanya Abu Jahal, sehingganya tak dan lama tahun yang kedua hijrah, ya, tahun yang kedua hijrah, maka kecundanglah dan gugurlah maknanya Abu Jahal di tangan dua orang budak. Di tangan dua orang budak, ya. Dua orang budak ni sebenarnya orang apa? Orang Ansar. Asalnya dema ni tak layaklah masuk perang Badar itu pasal budak. Lama dema ni tadi, mula Nabi tolak dema, ya. Nabi tolak sebab Nabi kata mana boleh pergi perang kaum budak. Dema pun seorang tu panjatnya batu. Dia nampak tinggi, saya dah besar ya Rasulullah, izinkan saya pergi perang. Seorang lagi dia kata, ya tak? Seorang tu lagi dia kata, saya pun boleh ya Rasulullah, saya ni kuat katanya, bergusti katanya. Udah digusti pula depan Nabi. Ya tak? Digustinya depan Nabi tadi. Seorang tu pula kata, saya pandai memanah ya Rasulullah, bagi saya memanah, ya tak? Rupanya tepat bila dia manah, ya. Begitulah budak ni, dia hendak sangat pergi perang, hendak sangat pergi perang, dan rupanya ada agendanya nak bunuh Abu Jahal. Tapi masalah demo berdua ni, budak demo pun tak kenal mana satu Abu Jahal. Dengar cerita je Abu Jahal ni selalu menghina, selalu mengkeji, ya tak? Selalu maknanya menghina Rasul, selalu keji Rasul, ya, selalu mengata Nabi dan sebagainya. Jadi demo ni geram, nanam perasaan itu nak bunuh juga Abu Jahal ni. Dalam perang tu demo leka bertanya, mana satu Abu Jahal, ya tak? Tapi dalam pada itu demo megang lembin. Lembin tu panjang dari demo lagi tu. Kan? Nak bunuh Abu Jahal ni tadi, ya. Jadi dalam keadaan Abu Jahal asyik berperang itulah, budak dua orang ni pun melepaskan maknanya lembingnya. Tersungkur Abu Jahal, ya tak? Tersungkur belum mati lagi, tersungkur luka lah, ya, tersungkur luka, ya. Jadi betapa hinanya, ya, Abu Jahal di tangan dua orang budak je. Ini cerita khizyun fid dunya ni tak? Lahu fid dunya khizyunnya, hinanya di dunia orang-orang yang memperjuangkan, ya, kebatilan, ya, orang yang memperjuangkan kebatilan ini matinya pun hina, hidup di dunia pun hina, tidak ada penghormatan orang, ya, tidak ada penghormatan orang. Jadi dikatakan di sini bahawa di dunia bahkan di akhirat akan dibiarkan merasakan azab api neraka. Wa nudhiquhu yaumal qiyamah adzabal hariq. Akan dibiarkan merasai azab api neraka yang membakar. Dia api neraka ni terbakar 300 tahun. 3000 tahun. 1000 yang pertama ihmarrat. Ahmar. Merah. Ya tak? Merah. Infrared, ya tak? Orang sebut apa? Ahmar, ya tak? Kita kata bahawa ihmarrat. Kemudian diteruskan, dinyalakan lagi 1000 tahun menjadi ibyaddat, abyad, putih, ya. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun menjadi iswaddat, menjadi hitam. Ahli neraka tu bila terbakar sampai ada yang udah rupa arang. Dalam hadis, kalau tuan-tuan tengok dalam Bahrul Madhi tentang neraka, tentang syurga, jilid berapa? Jilid yang kita baca tu 18 ke 14? 18, ya. Masya-Allah. Jadi maknanya ada kes di mana ahli neraka nak dibawa ke syurga pasal dah habis masa hukumnya. Nak bawa macam mana? Hitam, dah rupa arang. Itu dia. Lalu dia ambil air daripada syurga tu, dia renjih. Dia renjih ahli neraka yang nak masuk ke syurga. Dia renjih dengan air. Air syurga, ya tak? Kalau nak masuk kopi tu dia hitam. Masuk kopi tu dah rupa arang je kan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sampailah pulih rupa dia. Pulih rupanya barulah masuk ke syurga. Bila masuk dia menceraya, ada ke tempat?
Dia mencari ada ke tempat, ada ke tempat dia. Jadi begitu disebut dalam hadis jilid 18 itu. Lantaknya balik ke neraka. Ya Allah, tak ada tempat katanya. Nah, Allah Ta'ala kata pergi ada. Itu. Dia rasa macam tak ada tempat. Dah lama benar jadi ahli neraka tu. Jadi bila nak masuk syurga tu gampangnya tak ada dah. Dia macam orang datang lambat lah. Orang datang lambat. Tak ada tempat ni. Kata ke tak ada tempat. Sebenarnya tempat ada. Tak ada. Sudah duduk luar. Contoh ni takkan nak sama pula neraka syurga. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Jadi makna situ kadang-kadang ada perasaan kopi tu. Bila dah lambat kan, tak ada tempat tu. Padahalnya yang penuh tu yang situ depan dia je, ke depan lagi kosong. Ya tak? Begitulah. Yang begitulah suasana itu disebut di dalam hadis-hadis berkaitan dengan orang yang terakhir ataupun orang yang dah dimasukkan dalam neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga, ya. Taib, jadi dikatakan di situ azab al-hariq, azab api neraka yang membakar. Kadang-kadang disebut sa'ir. Kalau sa'ir menyala-nyala. Ya, kalau sa'ir menyala-nyala, ya tak? Hariq maknanya yang membakar, ya. Arab kalau sebut fire, kalau rumah terbakar ke, hutan terbakar ke, ya, dia tak sebut nar, dia sebut hariq. Ya, hariq, an-najdah. Najdah tu maknanya help. Najdah, ya, najdah, an-najdah, hariq, ya tak? Begitu perkataan-perkataan yang digunakan di sanalah. Maka yang demikian itu apa dia? Zalika yang menyebabkan dia masuk azab al-hariq, yang menyebabkan dia khizyun fid dunya tu. Apa yang menyebabkan dia jadi hina di dunia, apa yang menyebabkan dia dibalas dengan azab yang membakar itu, yang demikian itu, zalika. Jadi zalika ni kita dalam tafsir terpaksa merujuk kepada perbahasan sebelumnya. Ya, kita terpaksa merujuk perbahasan sebelumnya. Adalah sebagai pembalasan atas apa yang diperbuat. Zalika bima qaddamat yadak. Apa yang diperbuat itu disebut dengan menggunakan tangan. Yadaka tu daripada yadani. Ya, yadani asalnya yadun satu, dua yadani. Kemudian ada ka tu anta. Ya, ka tu anta, yadaka. Dua tanganmu. Dia mudhaf ilaih, dia buang nun tu. Yadani tu dia buang nun pasal ada ka lepas tu. Jadi tinggallah dua tangan engkau, yadaka. Demikian itu apa yang telah dibuat oleh dua tanganmu, ya tak? Sebagai balasan apa yang diperbuat. Jadi dalam ayat itu digunakan perkataan tangan pasal sebahagian besar dari perbuatan manusia ini bermula dengan tangan lah. Sebahagian besar daripada kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh manusia bermula dengan tangan. Dua tangan ni banyak memainkan peranan, ya tak? Dua tangan ini banyak memainkan peranan untuk berbuat jahat ke, berbuat baik ke. Jadi tangan itulah. Sebab itulah maka sebenarnya walaupun kejahatan itu bukan hanya tangan, lain daripada itu pun ada, kakinya, ya tak? Matanya dan sebagainya. Tapi disebut tangan sebab aktsarul af'al al-ibad, sebahagian besar perbuatan hamba itu dia bermula dengan tangan. Kejahatan-kejahatan itu bermula dengan tangan. Jadi disebut yadaka, dipanggil dalam ilmu balaghah, disebut apa? Zikru al-juz'i wa iradatul kulli. Zikru disebut juz'i, satu juzuk, tapi kehendaknya adalah semua. Ya, zikrul juz'i wa iradatul kull disebut satu juzuk tapi kehendaknya adalah semua. Macam saya katalah, ya, di satu tempat, situ teman dah letak dah kaki teman di situ. Tak? Kaki teman dah teman letakkan di situ. Kaki Mika je ke badan ni tak? Manalah pula kalau dah kaki tu masuk badan lah. Tapi sebut kaki tu, ya tak? Sebut kaki tu di situ maknanya nak menunjukkan bahawa sebahagian disebut tapi kehendaknya semua. Macam kaki botol. Kaki botol.
Takkan botol itu yang minum? Takkan botol yang minum. Takkan kaki itu yang minum? Kaki botol kan? Takkanlah kaki pula yang minum. Ya tak? Mulut lah. Disebut kaki botol itu. Sebut sebahagian tapi kehendaknya semua. Ya, semualah, ya, semua dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan apanya. Jadi sebenarnya dalam ayat itu sebut yadaka, tanganmu keduanya. Ya, tapi yang dikehendaki adalah seluruh perbuatan itu. Ini dipanggil zikrul juz'i wa iradatul kulli dalam ilmu balaghah. Disebut sebahagian dan dikehendaki semua. Jadi ini semua juga termasuklah lahmul khinzir, hurrimat alaikumud damu, lagi apa, wal maitatu wal lahmul khinzir, diharamkan atas kamu apa dia, hurrimat alaikumul maitatu, bangkai yang tak disembelih ni tak, kena langgar di kereta tumpur. Demo pun ramai-ramai nyelor tak, ngambil buat rebui, ada rebui belajar tak. Nyicoh dengan asam. Haram pasal tak kena sembelih kan. Kena dan sembelih dulu. Apa cara pun sembelih lah. Di mana pun buatlah. Asalkan dapat sembelih dulu tak. Atau yang kemudian dalam ayat tu terkata yang kedua wa apa? Wadam tak. Haram kamu minum darah tak? Dan walahmul khinzir. Jadi sebut laham. Laham apa makna laham? Daging. Jangan buat sup pula tulangnya. Pasal Quran sebut dagingnya katanya tu. Jadi ekor boleh buat sup. Sup ekor kan. Sup ekor, sup tulang. Jadi sebab ayat tu kata sebut daging je katanya tu. Ayat tu sebut daging je. Jangan harui. Jadi di sana ada kaedahnya sebut sebahagian tapi kehendaknya semua. Zikrul juz'i wa iradatul kull. Ya, disebut satu juzuk, zikru al juz'i wa iradatul kull. Iradah tu apa? Kehendaknya adalah kull, semuanya. Zikrul juz'i wa iradatul kull. Ya, iradatul kulli maknanya dan yang dikehendaki adalah semuanya. Begitu ya. Jadi maknanya di sini kita kata kaedah-kaedah ni kita kata kena tahu dalam ilmu bahasa ya, supaya kita tak cepat menjatuhkan hukum ya yang seenaknya sehingga akhirnya kita menghalalkan pula ya benda yang haram ya. Nah, jadi dikata apa di situ bahawa pembalasan atas apa yang diperbuat ya, bima qaddamat yadaka, apa yang dahulunya yang dilakukan oleh kedua tangannya, makna perbuatannya lah. Jadi tangan itu simbol kepada perbuatan-perbuatan ya. Wallah wa anna Allah laisa bidhallam. Katanya di sini bahawa Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Tidak akan ada orang yang dihukum bukan kerana dosa perbuatan yang dia buat. Maknanya tidak ada orang yang tiba-tiba akan dijadikan kambing hitam. Ya, tidak ada orang yang akan jadi mangsa dianiaya. Tak ada. Bukan jenisnya. Allah itu sifatnya adil. Ya, di antara sifat Allah adalah di antara yang kita baca dalam 99 itu ya tak? Allah itu bersifat al-adl. Al-adlil latif ya tak? Ya, al-adlil latif. Adilnya sifatnya Allah itu, innallaha ya'muru bil adli. Jadi tak mungkin Allah itu zalim. Tak akan mungkin ada kambing hitam, tak akan mungkin ada orang yang tidak terpalit. Bukan dia tapi dia pula kena. Jadi Allah itu dikatakan laisa bidhallam ya. Bukanlah Allah itu berlaku zalim, tidak akan menganiaya hambanya tanpa alasan, tanpa dosa. Semua yang dihukum diserlahkan dosanya, sama ada dosa-dosa itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ada juga yang sifatnya tidak langsung ya tak? Dia mendokong, dia menyokong walaupun dia tak buat.
Kuma tak buat, kuma tak buat. Ya tak? Kan kuma itu orang lain. Yalah. Memanglah mereka tak buat sebab bukan mereka berada di tempat itu. Tapi yang memungkinkan sipulan-sipulan tu berbuat, puncanya mereka. Mereka yang bagi tempat pada dia. Mereka yang bagi tempat pada dia. Ya tak? Jadi maknanya di situ ada persekongkolan. Ya, man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Dalam hadis Nabi kata man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang memperbanyakkan bilangan satu-satu kaum yang berbuat jahat ke, fahuwa minhum, maka dia adalah sebahagian daripada mereka. Katalah kita yang meramaikan bilangan orang yang liberal, orang yang sifatnya, maknanya kita kata orang yang sifatnya hedonis, orang yang sifatnya, maknanya kita kata sifat dengan sifat yang mungkar, sifat yang keji. Kita meramaikan, kita memberikan laluan untuk meramaikan kelompok itu. Maka kata Nabi, man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang meramaikan perkumpulan sesuatu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada mereka. Hadis itu sebut sawad. Sawad ni maknanya hitam. Maknanya kepala banyak. Dia ni tadi teman pergi jarak meramai je, tapi teman tak duduk atas pentas. Teman pergi meramai kan je, bukan duduk atas pentas dah. Yang duduk atas pentas lah, demo lah punya. Nabi kata man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang meramaikan bilangan perkumpulan ni, nampak hitam ramai ni banyak, ya tak? Fahuwa minhum, maka dia daripada mereka. Jadi kita kena kathara sawada qaumin, yang baik, yang khair. Kita kena terlibat dalam meramaikan perkumpulan yang baik. Ya tak? Perkumpulan yang baik. Maknanya kehitaman itu menunjukkan bilangan. Jadi kita kena campur dan menambahkan bilangan yang baik, bukan bilangan yang jahat. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada orang yang dihukum kerana dia terlibat mendokong, menyokong dan meramaikan kumpulan yang tidak baik. Ya tak? Yang rasuah, yang maknanya kita kata menyeleweng, yang kita kata yang melanggar batas, yang menghalalkan yang haram dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya walaupun tidak di situ, tapi dialah yang meramaikan, yang memungkinkan sipulan-sipulan boleh berbuat demikian, ya. Jadi adapun Allah tidak akan berbuat dosa, tidak akan berbuat inayat, ya, tak akan menghukum seseorang tanpa alasan, tanpa dosa hamba-hamba itu sendiri. Itu yang dikatakan wa anna Allah laisa bizallam. Jadi perkataan zallam daripada fa'al. Tak ada pasirnya Allah nak buat zalim sezalimnya, ya, kepada hamba-hambanya, lil abid, ya, kepada hamba-hambanya, ya. Abid jamak kepada abd, ya, jamak kepada abd. Ada ibad, ada ubad, ada abid. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan. Apa makna dukhan? Asap, ya tak? Khudhuhu, ambil dia, berkas dia. Ini nak dia bawa ke dalam neraka ni. Ahli neraka ni cara layanannya begitu. Sebab itulah adanya malaikat Zabaniyah. Ya tak? Adanya malaikat Zabaniyah, malaikat yang bengis yang Nabi jumpa, ya tak? Dan juga malaikat Malik yang tak tersenyum pun Nabi bagi salam, ya. Yang Nabi bagi salam, dia tak senyum pun malam Mi'raj bila berjumpa tu, ya. Sampai Nabi tanya kepada Jibril, siapa tu Jibril? Bagi salam haram nak senyum. Jawab tu serius je, ya. Kan kita kopi tu, kalau kita nak beramah dengan orang tu tak ada belara, ya tak? Tak ada belara nak senyum, serius je kan, kopi tu. Jadi kita pun berkata-kata, orang ni tak nak kau orang ke, ya tak? Tak nak kau orang ke, tak gemuk ke aku negur, ya. Jadi begitulah. Bila malaikat Malik ditegur oleh Nabi, ya, jawab juga Waalaikumsalam. Jawab salam Waalaikumsalam, ya tak? Tak ada nak berlembut, tak ada nak senyum. Jadi kata Jibril, itu malaikat Malik, dia jaga neraka. Jaga neraka mana boleh senyum.
Sebab senyuman ini melegakan. Jadi supaya tak ada rasa lega langsung ahli neraka tu, maka tak boleh senyum. Jadi warden pun kan ada orang itu kan. Warden penjara apa semua kan, mana boleh nyongin bandu-banduan. Contoh contoh tak ada nak senyum sebab senyum ni boleh menghilangkan perasaan sakit. Sebab itu jururawat ramai orang perempuan. Sebab itu ada orang lelaki yang masuk hospital dah tak nak keluar. Patutnya keluar, katanya sakit lagi. Pasal dalam tu ramai yang senyum tak? Jadi memang senyum. Jadi senyum tu boleh melegakan sakit. Kita katalah jatuh pokok kan, tiba-tiba lalulah anak dara kampung kemarin ni cerita lama kan kehilang sakit tu kejap kan, bila dia senyum kita kan, padahal kita nahan sakit, bila dia lebuh kita sakit lah balik kan. Itulah dia peranan senyum ni tadi. Khudhuhu, ambil dia, berkas dia. Ini layanan kepada ahli neraka tak? Maknanya khudhuhu, ambil dia ni, berkas dia ni tak? Fa'tiluhu, seret dia. Dalam maknanya dalam ayat yang lain dalam surah Zumar tak? Siqa, heret demo tak? Heret demo sini fa'tiluhu. Dalam ayat yang lain dikata khudhuhu faghulluhu thummal jahima salluhu. Ambil mereka, berkas mereka, ikat mereka. Khudhuhu faghulluhu, belenggu mereka. Thummal jahima salluhu, bakar mereka. Itulah cara layan ahli neraka. Maka seretlah dia ke mana? Ila sawa al-jahim, wasat. Sawa tu maknanya ialah di tengah-tengah, wasatul jahim tak? Thumma subbu, kemudian tuang mereka daripada kepala ni, fauqa ru'usihim tak? Fauqa ra'sihi. Kita jumpa juga dalam surah ini nanti bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang Allah Ta'ala suruh supaya tuangkan daripada kepala, tuangkan air yang panas itu daripada kepala sampai masuk dalam perut. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud tak? Sampai menyebabkan, kita kata, melecur apa yang dalam perutnya dan juga apa yang ada maknanya pada daging-dagingnya. Itu kita akan jumpa nanti di dalam ayat 20 ayat 20, ayat 19 disebutkan keadaan pakaiannya pun. Pakaian ahli neraka ini adalah daripada api. Quti'at lahum thiyabun min nar. Orang kata bila kita nak buat baju, orang sebut apa, potong kain ke? Bila nak buat baju potong kain ni tak? Potong kain. Lalu dipotong apa? Minar. Api itu dipotong-potong untuk menjadi thiyab, pakaian ahli neraka. Pakaian ahli neraka itu daripada api, bukan sutera. Kalau syurga pakaiannya daripada sutera, begitu nyaman, enak, tak? Sehingganya kan ada orang berpenyakit kulit selesa dengan pakaian sutera, tidaklah ngelusai tak? Kalau pakaian yang lain tu dia ngelusai, sampai doktor kata satu je pilihannya, dia kena pakai sutera. Walaupun sutera itu diharamkan, tapi lantaran dia ni allergic dengan sebarang bentuk, maknanya kita kata yang lain daripada sutera. Jadi maknanya di situ, itu ahli syurga dengan suteranya. Ahli neraka, qutti'at lahum thiyabun min nar. Ini kita akan jumpa ayat 19, 20, 21. So, ahli neraka tu dipotong, maknanya api itu biar menjadi maknanya pakaian ahli neraka tu tadi. Jadi bila dah panas tuan-tuan, apa yang terjadi ialah api itu tadi akhirnya kita kata setelah itu, dalam masa yang sama, air yang panas dituang daripada kepala mereka. Air tu pula masuk dalam otak-otak, masuk dalam perut. Yusharu bihi ma fi butunihim. Air yang panas itu menggelegak tu masuk dalam perut. Dan kemudian kena pula segala kulit-kulit. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini keadaan yang disebut di sini tentang ahli neraka. Tak ada yang seronoknya kecuali duka cita sahajalah yang berlaku. Subbu fauqa ra'sihi min adzabil hamim. Hamim tu api yang menggelegak, api yang sangat menggelegak dipanggil hamim.
Jadi perkataan subbu tu maknanya daripada sabba, ya subbu, tuang. Katalah saya ada cawan, ya, kemudian disuruh tuang, begitu, ya. Zuq, rasakanlah. Ini zuq, rasakanlah. Kalau dah ramai jadi zuqu, ya, zuqu azaban nar, ya tak? Zuq, daripada zuq timbullah zauq, merasai sesuatu, ya tak? Zauq. Dan daripada zuq timbullah zaiqah. Kullu nafsin zaiqatul, akan merasai, ya tak? Setiap diri pasti akan merasai mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Itu ayat Quran yang selalu kita dengar dan boleh kita jadikan sebahagian daripada ucapan kita di majlis kematian. Kan kadang-kadang kita kematian waris, lalu bila nak ucap selamat tinggal, jenazah nak berangkat, tentulah kita ni waris akan berucap. Jadi boleh mulakan dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maknanya untuk kita ingatkan diri kita dan orang lain. Kita boleh saja bagi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapan terima kasih daripada tuan-tuan yang telah datang tolong selenggarakan jenazah. Kalau ada hutang piutang, cuba bawa lah satu ayat. Bawa satu ayat, iaitu kullu nafsin zaiqatul maut. Katalah kita ni esok tiba-tiba orang minta jadi orang tengah Minang, kan? Bawa lah satu ayat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Surah Yasin. Maha suci Tuhan yang menjadikan segala-galanya berpasang-pasang. Jadi faham lah tu. Bila dah pakai ayat itu, tahu dah tu. Ni cerita datang nak Minang lah ni. Ya tak? Ini Megat Panji Alam punya. Megat Panji Alam, ya tak? Datang nak meminang Puspawangi, ya tak? Lepas je. Dia main misal dia kan. Katanya jadi bawa lah satu ayat, ya tak? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, ya tak? Maha suci Tuhan yang menjadikan segala-galanya berpasangan. Jadi bukan apa takdirnya kita, so mana tahu anak kita, anak saudara kita memang dah sampai bayanya, ya tak? Dah sampai bayanya, ya. Tuan-tuan yang dah umur 60-70 tak apalah, dah tahu ini yang baru-baru ni, ya tak? Supaya tahu. Macam ustaz macam tahu pula Ialah supaya kita yang baru-baru ni dibekalkan dengan ilmu kehidupan, ya tak? Dibekalkan dengan ilmu kehidupan, ya. Rasakanlah. Jadi daripada zuq timbullah zauq, daripada zuq timbullah zaiqah. Dan kalau orang tanya apa fi'il madinya, fi'il madinya ialah zaqa. Zaqa yadhuqu, ya. Zaqa yadhuqu, ya. Dan di sana ada adzaqa yudhiqu, ya. Ada adzaqa yudhiqu, zaqa yadhuqu, ya. Zaqa yadhuqu, adzaqa yudhiqu, ya. Wa nudhiquhu. Rasakanlah innaka antal aziz antal karim, ya tak? Innaka antal azizul karim. Tengok di sini, ya tuan-tuan. Dia kata rasakanlah, sesungguhnya kamu di dunia kemarin, bukan main, aziz, karim. Kamu bukan main lagi gagahnya di dunia kemarin, ya tak? Karim, bukan lagi dimuliakan orang kamu tu. Kamu itu bukan nak main lagi kemarin, dimuliakan orang, begitu gagahnya kamu, begitu dan begini. Semua kehendak kamu tu orang tunaikan, orang penuhkan. Tak ada orang berani menengkah. Itulah dia aziznya kamu, ya tak? Lagi karim, karimnya kamu, begitu kamu dimuliakan. Semua asal kamu datang je orang semua bangun, ya tak? Semua orang berdiri, tepuk tangan belaka, cium-cium tangan belaka, ya. Innaka antal azizul karim. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Inilah dia azab yang dahulunya kamu tak yakin, kamu ragu-ragu, ya, bahawa akan ada azab. Ini dia dah azab yang kamu akan terima sekarang. Ini dia maknanya kita kata ayat yang ke-10. Kita masuk ayat yang ke-11, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Dia ada nun kecil. Kalau Quran yang mushaf baru ni dia tak tulis nun tu. Tapi Quran kita dulu yang lama tu, yang kuning tu, yang itu dia ada tulis nun. Yang dulu kita beli daripada orang-orang Afghanistan. Masuk kampung, mana Quran? Dia jual dua, manik dengan Quran. Jadi Quran itu dicetak daripada Pakistan, daripada India, dia ada tulis nun. Nun kecil tu dipanggil nun muhmalah. Nun muhmalah. Muhmalah. Orang putih panggil neglected nun. Neglected nun. Neglect maknanya yang diabaikan, ya, yang diabaikan, yang dilupakan. Neglected nun. Arab panggil nun muhmalah. Jadi nun kecil ni khairun, dia ada nun mati. Khairun dia ada nun mati, ya. Khairun tu ra nun dapan run, ya. Khairun ra nun dapan run. Khairun berjumpa dengan hamzah selepasnya. Itma'anna tu hamzah. Itma'anna tu hamzah wasal. Hamzah wasal, ya tak? Jadi nun pun mati, hamzah tu pun mati, ya. Jadi akhirnya dihidupkan nun, lalu diberikan pada nun baris yang paling ringan. Baris yang paling ringan ialah baris bawah. Baris yang paling berat ialah baris depan. Baris yang sederhana baris atas. Baris yang paling ringan baris bawah. Itu dia. Qalatil a'rabu amanna. Asalnya qalat, tapi bagi baris bawah qalatil a'rabu amanna. Jadi di sini khairun itma'anna bih. Khairun itma'anna bih. Khairun itma'anna bih. Khairu, ya, bukan run, ru je, ya. Khairu nitma'anna bih. Fa in asabahu khairu nitma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Fitnatun inqalab. Fitnatun inqalab. Ninqalab itu pasal nun mati. Nun mati dengan qaf tu tadi, ya tak? Nun mati dengan qaf, jadi ada ikhfa di situ, ya, ada ikhfa di situ, ya tak? Baik, jadi maknanya di sini kita kata bahawa lagi sekali ada nun muhmalah ataupun neglected nun, orang putih kata, ya, neglected nun ataupun nun muhmalah, ya, nun muhmalah, nun yang diabaikan penulisannya, tetapi ada ketikanya, ya, ada ketikanya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه
ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه nun mati berjumpa dengan nun. Boleh jadi dua hukum. Satu hukum yang awalnya nun mati apa? Idgham ma'al gunnah. Atau kita ambil lagi hukum yang kedua, idgham mutamasilain. Itu hukum yang kedua lah. Mutamasilain itu yang kedua. Mim mati berjumpa mim, nun mati berjumpa nun, ta mati berjumpa ta. Itu mutamasilain ataupun mumasilain. Macam ta mati berjumpa dengan ta. Fama rabihat tijarah. Ya tak? Fama rabihat tijaratuhum. Rabihat ada ta yang mati, jumpa dengan ta tijarah. Jadi itu dipanggil mutamasilain. Itu hukum yang kedua. Jadi di sini min naf'i, nun mati. Hukum yang pertama. Hukum yang kedua boleh juga dimasukkan dalam mutamasilain. Kalau yang hukum pertama dipanggil ma'al gunnah, ya, tapi hukum yang kedua dipanggil mutamasilain. Ya tak? La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Sadaqallahul azim. Kita cuba terjemah ayat yang pertama dulu, ya, sebelah. Ayat sebelah. Wa minan nas, waw dan min, daripada. Makna daripada itu sebahagian lah, bukan semua. Daripada itu maknanya ialah sebahagian daripada manusia. Nas, ya. Apa perkataan lain? Nas sebagai makna manusia? Insan, ya tak? Khalaqnal insana laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Selain pada insan, bashar. Selain daripada insan ialah bashar, ya tak? Selain pada bashar, bariyah, khairul bariyah, ya, bariyah. Jadi baraya, jamaknya baraya. Allah itu Rabbul baraya. Jadi daripada bariyah ada bashar, ada insan, ada nas. Kadang-kadang dipanggil Bani Adam, ya tak? Anak cucu Adam, ya tak? Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ada di antara manusia yang siapa yang mereka itu ya'budullah, sembah Allahnya ala harfin, di tepian. Harfin tu maknanya bucu-bucu, ya. Harfin ni maknanya tepi-tepi, bucu-bucu duduk. Dia bukan berbenar. Sembah Allah tu bukan sungguh-sungguh tak. Ala harfin tu di tepian. Ya, harfin tu maknanya bucu. Harfin tu makna ujung. Kalau ibaratnya orang main silat, ya, tak pernah masuk ke tengah. Ada pergi-pergi, ya. Bukan tak pergi gelanggang, pergi kan, tapi duduk tepi je tu. Ada buat. Ada lah buat ke tengah, saya lah ke tepi, ya. CP pun boleh lah. CP kan. CP kan. Bukan kena tak CP ya. Jadi kalau pergi gelanggang buat tak ada ke tengah, tepi duduknya tak. Itu saya lah tu, ya tak. Pergi juga. 40 malam, ya tak. Last sekali kena nyambut nyo. Tengah malam tu gelap-gelap nyambut nyo, ya tak. Udah ngeliat belakang kena nyo. Tak cukup geraknya tak. Tak cukup geraknya. Jadi apa buktinya yang dia CP ni tak ada berbenar menyembah Allahnya, ya, tak ada berbenar nak taat patuh kepada agama ni. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Maka jika asabahu khair, dia mendapat. Asaba ni asalnya kena, ya. Asaba yusibu, kena, ya tak. Bila kena benda yang khair, baik, itma'anna bih. Itma'anna, tama'nina. Apa makna tama'nina?
tenang, lega. Sebab daripada situ timbullah mutmainnah. Itma'anna tu dari situ timbullah mutmainnah, hai tenang, lega je. Bila nak berbuka, lega. Bila nak bersahur, jadi bila nak buka tu lega, ya kan? Jadi itu makna itma'anna, makna tenang, Pak, ya. Kalau terkena yang baik, yang khair, yang maknanya memihak pada dia dalam bab agama ni, kalau yang memihak pada dia, itma'anna bi. Sebaliknya, wa in asabathu fitnah. Wow, dan in, jika asaba, yusibu, asabat, menimpa akan dia daripada agama ni tadi, ya, daripada agama ni sesuatu yang sifatnya fitnah, ujian berat, ya tak? Nak bersahur nak bersahur, nak bangun subuh, itu maknanya ujian, fitnah, ya, dengan makna ujian. Apa jadi? Inqalaba ala wajhi. Dalam ilmu tajwid ada satu hukum namanya hukum nun mati berjumpa ba. Apa dia? Iqlab. Di sini ada inqilab. Apa makna iqlab? Berubah. Berubah. Apa yang kena ubah? Berubah nun menjadi mim, berubah. Di sini apa yang berubah? Wajhihi. Berubah ayam mukanya, berubah ayam mukanya. Bila penyimpan mahal besar, raja-raja keluar, berubah ayam mukanya. Sudah ada. Sudah, katanya. Puasa kita esok, katanya. Mengapa? Mereka tengoklah songkoknya straight je. Tak ada nyongin-nyongin, ya tak? Puasa kita ni rasanya esok ni, ya tak? Berubahlah air mukanya. Inqalaba ala wajhihi, berubahlah air mukanya, menjadi keruh, menjadi merah, ya tak? Menjadi tak senang lah, berasa maknanya jengkel, ya, berasa tak senang dengan. Pasal apa? Apabila dalam agama ni ada benda yang sifatnya menguji dia, kena pergi jihad, kena pergi solat jamaah, kena bayar zakat, dimulalah. Dimula. Itu yang dikatakan orang yang menyembah Allah CP-CP. Orang yang menyembah Allah bucu-bucu, tepi-tepi, bukan ke tengah berbenar. Jadi kalau orang yang benar-benar di tengah-tengah, bila datang ujian dia terima dengan penuh kemanisan. Termasuklah puasa ni. Puasa ni disebut sebagai syahrus sabri. Wasabru thawabuhu al-jannah. Ya, puasa ini disebut sebagai bulan kesabaran, syahrus sabri. Dan as-sabru thawabuhu al-jannah. Dan kesabaran itu ganjarannya adalah syurga. Yang tak sabar ni kita kira hari pun dia marah. Jangan kira, lambat katanya. Buat nihin je katanya, buat nihin je dah. Bila kita kata baru 11 hari je dah. Allah, baru 11 ke? Awak ingatkan dah 15. Jadi begitulah, ya tak? Berubah air muka, ya tak? Orang begini yang tak berbenar menyembah Allah, khasira. Apa makna khusrin? Rugi, ya tak? Innal insana lafi khusrin. Khusrin itu daripada khasira. Rugilah dia. Khasira dunia. Rugilah dia hidup di dunia wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dzalika, demikian itu ialah may ya'budullaha ala harfin. Demikian itu tu, zalika tu, may ya'budullaha ala harfin. Siapa yang sembah Allah di tepi-tepi, di bucu-bucu, sipi-sipi je, tak betul-betul sembah, tak betul-betul taat, ya, tak betul-betul yakin, orang inilah zalika, huwa, dialah yang mendapat khusranul mubin, kerugian yang nyata, senyata-nyatanya. Jadi dia boleh jadi khusran, dia boleh jadi khusrin. Kan ada orang nama khusrin, ada orang nama khusrin, rugi je dia, tak? Dia meniaga,
rugi. Ngapa namanya khusrin, ya tak? Jadi maknanya tukarlah nama lain, ya tak? Ambil nama rabih. Rabih maknanya untung. Kalau orang perempuan rabihah. Rabihah tu sentiasa untung. Ya, sentiasa untung dipanggil rabihah. Kalau laki-laki rabih, ganti kepada khusrin, tu dia, ya. Maka rugilah dia dengan nyata serugi-ruginya, khusranul mubin. Wallahu alam. Kita berhenti di situ, nanti kita sambung esok pada yad'u min dunillah ma la yadur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.